Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang kajian mengenai seni bina ukiran Masjid As-Saleh di Sana'a, Republik Yaman. So, kita akan mulakan dengan untuk pengenalan. Setiap negara mempunyai pelbagai seni bina warisannya yang tersendiri yang kini menjadi peninggalan yang amat berharga kepada generasi masa kini dan juga pada masa akan datang. Seni bina warisan ini termasuklah bangunan-bangunan bersejarah yang dapat dilihat melalui yang mempunyai nilai warisan yang amat tinggi. Seni bina warisan tersebut dapat dilihat pada rekaan sesebuah bangunan. Sebagai contoh, bagi umat Islam, seni bina warisan ini dapat dilihat pada masjid-masjid yang telah dibina oleh orang-orang yang terdahulu, yang di mana masjid tersebut mempunyai keunikannya yang tersendiri seperti corak ukiran pada masjid tersebut, bahan binaan yang digunakan untuk membina masjid, dan kedudukan masjid dan lain-lain lagi. Masjid merupakan sebuah institusi yang penting di dalam membangunkan sebuah masyarakat. Masjid ini didefinisikan sebagai bangunan khas atau tempat untuk umat Islam beribadat menurut Kamus Dewan Bahasa tahun 2005. Masjid juga diambil daripada perkataan bahasa Arab iaitu sajadah yang bermaksud sujud. Maka masjid juga mempunyai makna sebagai tempat untuk sujud. Masjid bermaksud tempat bagi orang-orang Islam berkumpul dan menunaikan ibadat dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dibenarkan oleh Islam. Masjid As-Saleh ini terletak di kota Sana'a iaitu ibu kota Republik Yaman, di mana ianya berdiri megah di kawasan bukit kota tua Sana'a. Masjid As-Saleh ini juga merupakan masjid yang terbesar di Republik Yaman yang memberikan kebanggaan kepada warga Yaman meskipun mendapat tentangan hebat daripada warga Yaman pada awalnya akibat masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut. So, masjid ini diberi nama sebagai Masjid As-Saleh sempena nama Presiden pertama Republik Yaman iaitu Ali Abdul Keluas. Keluasan masjid 27,300 dan berketinggian 24 meter serta mempunyai ruang utama yang berkeluasan seluas 13,596 meter persegi yang mampu memuatkan 44,000 jemaah pada satu masa. Okay, next, kita akan pergi kepada objektif kajian. Okey, terdapat beberapa objektif yang mendorong pelajar untuk membuat tugasan atau kajian mengenai seni bina ukiran Masjid As-Saleh, Sana'a, Republik Yaman. Antara objektif tersebut adalah seperti memberi pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai kesenian struktur binaan ukiran yang terdapat pada Masjid As-Saleh, memahami dan mendalami seni ukiran yang terdapat di Masjid Al-Saleh, dan yang ketiga adalah mengkaji keunikan seni bina Masjid As-Saleh tersebut. Okey, untuk jenis ukiran pula, Masjid As-Saleh ini terkenal dengan seni ukirannya yang unik dan tersendiri yang menjadikan ianya satu tarikan buat pelancong untuk berkunjung ke masjid ini. Contohnya, bagi struktur utama bangunan ini, ia menggunakan konkrit bertertulang simen tuang asli Yaman yang terkenal dengan kualiti yang hebat. Untuk bahagian dinding masjid pula, ia mendapat inspirasi daripada ukiran ayat kaligrafi dari Al-Quran dan seni bina ini dinamakan seni bina Himyarat. Kemudian dinding di masjid ini juga menggunakan berbagai jenis batu termasuk batu basalt hitam dan batu kapur berwarna merah, putih dan hitam. Masjid ini juga dilengkapi dengan kaca yang disebut secara tempatan sebagai kamariah pada bahagian tingkap. Pada bahagian pintu pula, ia mempunyai pintu setinggi 22.86 meter dan merangkumi corak tembaga yang terukir.
Untuk lampunya pula, Masjid Al-Saleh mempunyai lampu chandelier yang besar, mempunyai corak berwarna dan seperti bunga. Ini adalah contoh gambar-gambar sejenis ukiran yang unik yang terdapat pada Masjid Al-Saleh. Baiklah, ini adalah mengenai sejarah asal-usul ukiran Masjid Al-Saleh di Sana'a, Yemen. Masjid ini adalah antara yang tertua di kota Sana'a, Republik Yaman. Lokasinya berada di sebelah timur bekas istana tua Gumdan Palis. Masjid ini telah mengalami beberapa kali pembinaan semula selama beberapa abad yang lalu dan beberapa hasil-hasil arkeologi yang ditemui di masjid ini di antaranya adalah manuskrip Sana'a. Terusnya, semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah dari tahun 705 hingga 715, masjid ini diperluas yang mana beberapa artifak ditemui dari ciri-ciri seni bina pada era Byzantine semasa Empire Azumid, sekarang Ethiopia. Contoh, arkid batu di bumbung masjid yang rata dan batu yang menyokong lengkungan masih ditulis dari tulisan pra-Islam. Antara ciri luaran utama Masjid Al-Saleh adalah 6 menara setinggi 100 meter setiap satu dan kubah besar di bumbung masjid. Kubah utamanya berdiameter 28 meter dengan tinggi 22 meter. Di bumbung utama, terdapat 5 kubah dan 4 daripadanya berdiameter 15.6 meter dan setinggi 20.35 meter di atas bumbung masjid. Gaya seni bina Yaman sangat tebal di bahagian dalam masjid dengan siling yang dipilih daripada Amerika yang terpilih, sementara permaidani dibuat di Turki menggunakan bulu dom daripada New Zealand. Pada segi pembelajaran pula, sebagaimana kita tahu, Masjid Al-Saleh adalah masjid utama dan terbesar di ibu kota Yaman, Sana'a. Masjid itu didirikan atas perintah Presiden pertama negara itu, iaitu Ali Abdul Saleh. Kebanyakan dengan wang peribadinya sekitar 60 juta dolar dan menanggung namanya. Pembinaan masjid ini telah mendapat kritikan keras dari orang-orang Yaman kerana mempertimbangkan dana besar yang digunakan untuk membina masjid ini sementara. Yaman sendiri adalah salah satu negara termiskin di semenanjung Arab. Bagi memastikan pembelajaran masjid dapat diuruskan secara efektif dan sistematik, ia perlulah dikategorikan pada 3 kategori, iaitu pembelajaran yang berbentuk idawi, ijtimai dan tijawi. Pembelajaran dari merujuk kepada sumber kewangan yang disalurkan bagi urusan pengurusan dan pentadbiran masjid yang meliputi pembayaran bil air dan elektrik, penyelenggaraan masjid seperti membaiki tandas, pembangunan masjid dan upah atau allowance tertentu jika ada yang dibayar kepada tukang cuci misalnya. Memandangkan pembelajaran ini merupakan kategori pembelajaran yang terpenting, maka pihak pengusaha masjid perlulah memperuntukkan jumlah wang tertentu dari dana yang diperlukan bagi menampung segala pembelajaran di atas. Kedua ialah ijtimai. Ijtimai merupakan wang dibelanjakan bagi menjalankan aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada ahli karyah masjid. Ini dikira sebagai sumbangan terbesar institusi masjid di dalam membantu meningkatkan kefahaman Islam kepada masyarakat Islam setempat. Dan last sekali ialah tijari. Tijari ialah dana yang disalurkan bagi membolehkan pihak pengusaha masjid terlibat di dalam aktiviti-aktiviti yang berorientasikan keuntungan seperti mengadakan koperasi masjid. Penubuhan koperasi masjid dapat membantu masjid menjalankan aktiviti seperti kursus-kursus berkala dan tidak berkala, serta dividen keuntungan koperasi boleh digunakan untuk menyediakan kemudahan masjid. Sebagai contoh, membina dewan masjid. Yang aku buat. Semua aktiviti ini memerlukan pembelajaran pendahuluan yang
diambil dari dana masjid dan sekiranya mendapat keuntungan, ianya akan dimasukkan ke dalam dana masjid. Okey, seterusnya untuk jangka masa untuk menyiapkan masjid. Masjid As-Saleh Yaman telah pun siap dilihat 1 November 2008 iaitu pada hari Jumaat bersamaan dengan bulan Ramadan. Namun, pembinaan masjid ini mendapat tentangan dan kritikan dari berbagai pihak terutamanya dari penduduk Yaman sendiri kerana krisis rakyat Yaman mempunyai data kemiskinan tertinggi manakala kanak-kanak di Yaman mempunyai masalah nutrisi yang tinggi. Jadi, pada 24 Oktober 2011, bencana alam telah melanda ibu negara tersebut dan meragut lebih kurang 20,000 orang kehilangan tempat tinggal dan juga menyebabkan kehilangan banyak nyawa. Selain itu, negara tersebut juga mempunyai saudagan utara dan Yaman Selatan yang masjid tersebut turut terjejas. Jadi, setelah berlakunya perdamaian dan penyatuan dua negara yang bermusuhan, barulah kedua tengah-tengah kota. Namun, jangka masa yang tepat tentang pembinaan Masjid As-Saleh tidak dapat dikenal pasti kerana masjid tersebut banyak kali dibina semula dan ditambah baik atas beberapa kerosakan atas binaannya oleh bencana alam dan peperangan. Berikut adalah mengenai dalil yang membenarkan seni bina ukir yang mengikut tujuan dan batasan yang ditetapkan mengikut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dalil dan pandangan jumhur para ulama. Aspek penekanan yang dikehendaki dalam pembangunan seni bina ukir iaitu keseimbangan antara pembangunan dengan kerohanian yang di dalamnya harus diwarnai dengan keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 57, maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci. Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, selamat bagi Yaman. Seni bina ukir semestinya terhindar daripada berbagai unsur kesyirikan, riak, takabur dan maksiat. Ia pula perlu dielak seperti patung atau yang dipahat seperti berupa binatang-binatang yang boleh menyebabkan satu pemujaan yang syirik. Secara tujuannya, seni bina ukir adalah satu seni bina Islam yang boleh dibanggakan sehingga bila-bila masa sahaja tidak mengira waktu. Sekian. Dan yang terakhir ialah mengenai kesimpulan kajian ini. Kesimpulannya, mempelajari seni ukir merupakan satu pengalaman yang menarik dan tidak ternilai harganya. Masjid Agung As-Saleh semestinya mempunyai seni ukir yang tinggi nilai dan ia perlu dipelihara dan dikembangkan untuk generasi muda pada masa kini supaya mereka boleh memahami dan menilainya dengan lebih baik. Islam adalah agama yang mengharuskan kesenian dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Bahkan, sangat menggalakkan manusia untuk berhibur atas dasar menenangkan fikiran seperti aktiviti-aktiviti kesenian tersebut tidak melanggar batas-batas syariat Islam yang telah ditetapkan. Kajian seni bina ukir Masjid As-Saleh Sana'a di Yaman diharap dapat menterjemahkan sebahagian intisari ayat Al-Quran berhubung manifestasi seni yang terkandung di dalamnya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada grup kami, daripada kumpulan kami.